Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 6 Jumadal Ula 1445 bersamaan dengan 2023. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Ayat yang kita baca ayat 178, 179, iaitulah Allah Ta'ala nyatakan hukum qisas. Qaf, qisas, ada alif. Kalau qasas saja dia panggil cerita, ni qasas. Al-qisas, qisas dengan ada alif. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan juga hak wali, dia panggil waliyul maktul ataupun waliyud dam. Ada dua istilah dia. Wali maktul maknanya keluarga terdekat dengan orang yang dibunuh itu, ataupun dipanggil orang yang ada hak ke atas darah orang yang terbunuh, maka mereka boleh ada kuasa untuk memaafkan ataupun mengambil tindakan ke atas pembunuh, tapi yang melaksanakannya pemerintah. Cuma kuasa memberi pengampunan, kuasa pengampunan duduk di wali, waliyud dam, waliyul maktul, bukan waliyul balad, bukan wali apa dia, wali pemerintah negeri itu bukan. Ini dalam undang-undang Islam lah. Dalam undang-undang British, undang-undang kapil lain, apa ketua negara boleh memaafkan, itu bab lain. Kita bicara ini bab Quran. Tidak ada nak menyentuh perlembagaan siapa-apa, tak ada. Perlembagaan itu untuk ahli perlembagaan. Kita sentuh tentang Al-Quran. Setengah orang yang sensitif bila cakap bab ni kata lawan perlembagaan. Bukan lawan perlembagaan, ini agama saya. Hadza dinuna, hadza Quranuna, hadza dusturuna. Jadi macam mana kita bercakap di atas nama agama kita, atas Quran kita, di atas perlembagaan kita. Bukan perlembagaan British, perlembagaan Islam. Jadi para pelajar itu, kemudian Allah Ta'ala nyatakan ayat 179 hikmat qisas, hikmatu al-qisas. Kenapa kisah itu dilaksanakan dalam undang-undang syariat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ya ulil albab la'allakum tattaqun. Balik kepada ayat kita, tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu al-qisas, menjalankan hukum qisas, iaitulah balasan yang seimbang. Dia panggil tahqiqul musawah wa i'tibarul mumatsalah, mencari, nak merealisasikan persamaan dan juga mengambil kira, orang panggil mumasalah, ada kesamaan di antara al-qatil wal maqtul, orang yang dibunuh dan pembunuhnya. Itu dia panggil hukum qisas. Hukum qisas kita ambil terjemahannya dulu. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang-orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan, maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka adalah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu, dia panggil diat, dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi para pelajar, tulis, ini adalah merupakan kutiba yang pertama. Kutiba yang pertama, kemudian diikuti dengan kutiba-kutiba lagi dengan hukum yang lain. Kutiba dengan makna furida, Allah Ta'ala wajibkan, Allah Ta'ala letakkan hukum atas kamu yang mesti kamu kena ikut. Itu makna kutiba, difardukan. Ay furida alaikum ayyuhal mu'minun al-qisas. Kisah ni mana apa? Kisah ni maknanya kita nak seimbang, hukum yang sama dengan perbuatan yang sama. Dia cabut nyawa orang, kita cabut nyawa dia. Dia potong tangan orang, kita potong tangan dia. Dia congkel mata orang, kita congkel mata dia. Itu undang-undang Islam. Dia panggil qisas, maknanya jejak. Macam orang ikut langkah satu langkah. Orang ni bunuh orang, hilang nyawa. Jadi hilang nyawa, kita kena hilangkan nyawa dia. Itu undang-undang Islam. Tengok, ada nota di bawah. Hukuman qisas, balas yang seimbang, maksudnya di sini ialah hukuman balas bunuh, iaitulah nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali jika pihak waris orang yang terbunuh mengampunkan, maka si pembunuh dikenakan membayar diat, bayar ganti rugi, ganti nyawa dengan yang berupa harta benda dengan sepatutnya. Iyalah, jadi dia dua cara je, sama ada kita bunuh balik orang tu ataupun kita minta diat. Dia panggil diat ni maknanya ganti rugi. Baik, kita ambil satu-satu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Seperti biasa kata ulama tafsir, bila Allah Ta'ala sebut wahai orang yang beriman, maka kita kena perhatikan di sana sama ada hukuman, arahan Allah Ta'ala nak beri ataupun larangan yang nak disekat. Sebab Allah bercakap dengan orang yang beriman. Hanya orang yang beriman sahaja yang dengar kata Tuhan. Orang yang tak beriman dengar kata apa? Dia kata apa kena mengena aku dengan dia. Itu dia panggil, itu sangat penting dalam masalah ini.
Maka apa jadi? Fayuqtalu al-hurru bil-hurri al-hurru bil-hurr. Maka dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Tetapi ingat, falau tata'addau bil qisas ila ghairil qatil wal janin. Kalaulah penjatuh hukum tu melampau, mamak bunuh, mugi bunuh dolah. Belak. Jadi itu dia panggil melampau. Apa pula pergi bunuh orang, pergi bunuh orang lain? Dia ni waris dia. No. Waris dia ke anak-anak dia ke anak dia ke yang membunuh pak dia, kenapa awak pergi bunuh anak dia? Sebab tak dia percaya ayah. Tak ada, dalam Islam tidak membenarkan melampau begitu. Orang tu dibunuh, dia lah bunuh. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala senaraikan merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Jadi kata di ulama tafsir, al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, yadkhulu bimantuqiha az-zakaru biz-zakari, laki-laki dengan laki-laki ya. Manakala laki-laki bunuh perempuan, tak payah bunuh, nanti lu. Al-unsa bil-unsa, perempuan dengan perempuan. Maka kalau kita kata bila Allah Ta'ala sebut al-qisas, balah bunuh, itu maknanya semua orang kecuali yang dikecualikan oleh syarak. Maka di sini dia punya mafhum dianya, laki-laki kalau bunuh perempuan tak kena bunuh, kita kata tak. Sebab Allah Ta'ala sebut dilalatu al-sunnah, sunnah menunjukkan bahawa anna zakara yuqtalu bil unsa, orang laki-laki bunuh perempuan kena bunuh juga. Tidak ada kita. Jadi tak ada lah, kecuali orang merdeka bunuh hamba. Itu adalah ada dia, sebab tidak musawah. Dia kisah ni kena musawah. Orang ni merdeka, orang ni hamba. Itu lain. Tapi kalau merdeka sama merdeka, laki-laki ke perempuan tak kira. Laki-laki bunuh laki-laki kena kisah. Laki-laki bunuh perempuan dia kisah. Perempuan bunuh laki-laki sama juga. Gedebel benar perempuan awak ni, tak kira lah, ini hukum. Ada je orang perempuan bunuh laki-laki. Contoh nak marah sangat suami dia ni pergi kahwin lain ke, dia ambil orang panggil lesung, hok duduk kisah ganda tu, atas kepala kau itu mati. Nak kata apa? Boleh berlaku. Mana laki-laki ke perempuan, silang jantina tetap kena. Itu dia panggil yadkhulu bimantuqiha al-unsa biz-zakari waz-zakari bil-unsa, dua-dua sekali. Walaupun kalau kita mafhum, maknanya dalam ayat ni laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka dipanggil, dikuatkan juga dengan dilalatus sunnah. Dalam sunnah mengatakan bahawa laki-laki dibunuh dengan sebab membunuh perempuan. Wa kharaja min umumi hadza, tanda ni belajar, tak masuk dalam umum ni al-abawan wa in alaw, dua ibu bapa, dan juga termasuk datuk dan nenek. Tak ada. Fala yuqtalani bil waladi, tidak boleh dibunuh dengan sebab mereka bunuh anak dia, liwurudi sunnati bidzalik, kerana terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kata apa? Orang yang menyebabkan kewujudan kita, jangan kita menyebabkan dia tidak ada. Maknanya ibu bapa ni lah menyebabkan adanya anak. Jadi anak jangan sebab tidak ada ayah. Maknanya jangan bunuh baliklah orang tua tu. Baik para pelajar sekalian, kalau kita tengok dari sudut kronologi sejarah, uqubatul qatil fil qabla al-Islam mutaaddidah. Undang-undang pembunuhan jenayah sebelum Islam itu berbeza. Wa indal yahud al-qisas.
Yahudi ada qisas. Bunuh orang dengan sengaja, balas bunuh. Wa indan Nasara, Nasara tak ada balas bunuh, dia ada diat. Dia panggil diat pampasan. Wa indal Arab, Arab al-jahiliyah, Arab jahiliyah pula al-akhdhu bithar, membalas dendam. Tak kira kabilah ni bunuh orang ni, kita kata mamak ni daripada kabilah sekian, dia tak boleh bunuh mamak tu, dia pergi bunuh orang lain dalam kabilah yang sama. Ini jahat. Sebab pergi bunuh orang lain yang tidak membunuh. Kadang-kadang dia pergi bunuh ketua kabilah tu. Oh, mu tak jaga anak buahmu ni. Ketua mana nak tahu kau pergi berkelahi dengan orang di ujung kampung sana. Ataupun dia bunuh seorang, orang dia mati seorang, dia pergi bunuh beberapa orang dalam kampung itu. Jadi jahat. Thumma qarrara al-Islam, bila mari Islam, Islam telah membawa keadilan dan persamaan dalam isu kisah ini. Dia panggil seimbang. Barulah kita tengok tak boleh bunuh orang yang tidak membunuh. Tidak boleh bunuh orang yang tidak boleh bunuh. Maka kerana itu, itulah dipanggil keadilan dalam Islam. Bukan sewenang-wenangnya setiap orang itu ikut area dia. Ya, Kelantan kata dia nak bunuh orang, dia bunuh. Kita kata lak. Jangan mudah-mudah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tengok ayat. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, pihak yang terbunuh. Tengok, kuasa, tanda ni pelajar, kuasa nak memaafkan pembunuh itu hanya berada di wali al-maktul, ataupun dia panggil wali yudam. Wali ni maknanya orang yang rapat dengan si mati, anak dia sendiri, ayah dia, yang penting keluarga-keluarga dia yang terdekat, penerima pusaka dia. Allahu Akbar. Contohnya, mamak dengan Daulah berkelahi, Daulah bunuh mamak. Kalau mengikut bunuh sengaja, dia balah. Kalau mengikut undang-undang, maka siapa dia bunuh tadi? Daulah. Kalau mengikut undang-undang, maka si Daulah ni kena qisas, kena balas bunuh. Tapi anak beranak, tengok ni Tuhan Allah kata apa? Faman ufiya lahu min akhihi. Salah seorang daripada anak mamak, arwah mamak ni tak mau qisas. Tak mau. Dia kata aku tak nak balas bunuh si Daulah ni. Sebab dia dengar cerita ayah dia dua ni berkelahi lama dah balah. Isu yang berkelahi pun bukan isu besar sangat, tapi nafsu tu lebih tinggi. Walau macam mana pun, nafsu tak nafsu, oleh kerana si Daulah ni bunuh kawan tu dengan sengaja, maka kisah berjalan. Tapi salah seorang daripada wali dia tak mau. Dia kata tak usah bunuh lah. Demo dua ni berkelahi lama dah, bukannya benda baru. Maka bila salah seorang daripada, contohnya 5 orang anak dia, seorang tak mau, maka tak boleh kita jalankan hukum qisas. Sebab ar-ruh, nyawa la tajazza, nyawa tak boleh nak bagi juzuk. Tak apa, kita bunuh 4/5, 1/5 lagi tak ada, la bunuh habislah, matilah dia. Mana nyawa boleh bagi-bagi. Jadi oleh kerana nyawa tak boleh bagi, maka seorang wali dia tak mau bunuh, gugur semua sekali. Ni berlaku kes ni dalam dunia Islam ni, banyak sekali berlaku. Guru saya Syekh Atiyah ni qadi, salah seorang daripada hakim tinggi, qadi Mahkamah Al-Kubra di Madinah. Dia cerita
Cerita betul ni depan dia. Penghakiman, siasat semua sudah selesai, siap berlaku. Waktu nak jatuh hukum, dia bawa, biasanya di Arab Saudi ni dia pancung tengah padang, tengah orang ramai boleh tengok, sebab Allah Ta'ala suruh tengok. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, menyaksikan azab ini ketika nak laksanakan urunan hudud jenayah ni, kena orang mari tengok, supaya orang lain takut. Jangan weh putus kepala. Dia orang takut. Likur semua polis jagalah. Qadi baca dia punya penghakiman bahawa kamu telah didapati membunuh fulan dengan sengaja, tidak ada sebarang syak yang boleh ditimbulkan untuk melepaskan dia. Sudah baca siap, dia panggil sayaf. Sayaf ni tukar pancung, tarik dia punya pedang, pisah, tarik dia pedang. Maknanya Syekh kata, kita dengar tu senyap bulu lama. Syekh kata as-sawani, beberapa saat, bukan minit, saat, tarik dia. Bila tarik, dia tolak kepala kita, dia akan pancung atas kepala, atas tekuk. Pedang tarik, tiba-tiba anak salah seorang daripada maktul, orang yang dibunuh tu bertempik, ayuhal qadi afautu anhu. Sudah, tuan qadi, saya maafkan. Jadi Allah, kalau pedang terjatuh ya, cabut kepala. Sempat dia punya sayah dia break, dia punya pedang. Qadi kata Allahu Akbar, terkejut, berhenti dia punya penghakiman sebab salah seorang daripada wali al-maktul maaf. Jadi tak boleh, nyawa ni tak boleh nak bagi. Dia kata itulah satu peristiwa yang menyayatkan hati. Aku tengok anak beranak si mati tadi, pergi peluk kawan tu. Qadi pun berhentikan hukum, bicara semula, sebab dia akan tahkik, dia panggil tahkik balik si pembunuh ni, masuk dalam, orang panggil Black Maria, dia tu kereta polis, panggil semula si anak ni, takut kena paksa, takut mabuk arak, mabuk dadah ke, cakap dalam keadaan tak sedar. Jadi setelah doktor pastikan orang ni tidak ada kesan-kesan negatif daripada drug, daripada apa ni, maka undang-undang bunuh bertukar kepada al-adiyah. Dia kata al-afu ila badal, al-afu mutlaqan, dua-dua boleh, daripada bunuh kepada dia besar, 100 ekor unta. 100 ekor unta maknanya kalau seekor 4,000, ada kategori unta, ada unta Ibnu Labun, ada yang umur unta anda tak detail sini, tuan-tuan tengok dalam kitab yang anda mengajar, kitab Fiqh Haji dalam bab jinayat, detail di sana umur berapa unta, berapa ekor unta yang ada, yang hamil, yang ada anak dalam perut. Banyaklah, sebab dia panggil bunuh dengan sengaja. Kalau bunuh tak sengaja, rendah sikit, dia punya kaedah. Maka dia panggil al-afu ila badal, pindah daripada bunuh kepada dia. Au al-afu mutlaqan, ataupun maaf terus boleh. Allahu Akbar. Boleh maaf selalu. Kata tak apa, keluarga dia kata tak payah bayar, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kepada al-maktul, pada orang yang dibunuh itu. Sebab dia pun ada angan-angan nak bunuh juga kawan ni, tapi dia ke dia ni dulu nak kata macam itu. Hak lama cerita Syafi'iyah. Yang baru zaman anak duduk di Madinah, satu kes berlaku di Jeddah. Anak-anak orang besar main tembak-menembak, mati kawan. Keluarga si mati tak mau maaf, nak bayar dia, bukan 100 ekor unta, 1000 ekor unta mungkin nak bayar, juta nak bayar, tak mau. Illal qisas, campur tangan daripada pihak pemerintah, jadi orang tengah lah. Dia tak boleh paksa, raja ke tak boleh paksa, mu kena terima, tak boleh.
Itu hak wali maktul, power dia punya kuasa. Jadi akhir kata-katanya berjuta dia punya pampasan, tak mau juga. Yang akhirnya banyaklah perundingan yang berlaku. Mungkin di saat akhir pihak keluarga dia terima dia. Tapi perundingan itu panjang. Kita hak dengar ikuti perkembangan ni, muka kita belajar fiqh jenayah. Jadi kita nak tengok pelaksanaan undang-undang jenayah di Arab Saudi macam mana. Sebab bagi dia dustur dia Quran dengan sunnah. Tak ada lain negara atas dunia yang mengisytiharkan dustur daulah, dustur negara dia Al-Quran dengan hadis. Jadi dia fiqh Hambali dan tarjih mazhab lain. Jadi yang tu Allahu Akbar. Yang terakhir ni ada video berlaku, tak anda tengok di Madinah ke di mana. Sama juga dengan nak bunuh dah. Tiba-tiba anak dia hak bongsu tak silap keluar daripada saf keluarga ni, keluar dia kata dia maaf. Terkejut habis orang. Banyaklah, yang pentingnya ada 3. Afa awliya al-maktul, maaf dengan ganti rugi, bayar dia 100 ekor unta, au al-afu mutlaqan, dia maaf terus lepas. Boleh dua-dua, itu kuasa dia. Tapi kalau nak maaf, nak ya seorang maaf, gugur daripadanya qisas, tapi dalam bab dia tak boleh. Kita kata dia 100 ekor unta, anak dia ada 10 orang, seorang maaf, dia kena bayar juga 90 ekor. Yang maaf tadi tak dapat, sebab dia tak nak. Jadi kita kena kata begitulah keadaan. Allah mudah, indahnya syariat Islam ni mudah. Iza afa awliyaul maqtul falam yutalibu bidamihi, apabila wali-wali darah itu memaafkan, mereka tak minta lagi nyawa, ganti nyawa, saqatal qisasu anil qatil, maka gugurlah kisah itu daripada pembunuh. Wa wajabat alaihi diyah, dia kena bayar dia. Jadi wal wajibu 'alal 'afi 'inda qabd diyah, maka wajib ke atas orang yang memaaf tadi ketika dia nak ambil dia, la yukalliful al-qatil ma lam yujibhu Allah, mu jangan minta lebih-lebih daripada Allah Taala. Jangan ya. Jangan minta lebih. Mana ambil setakat mana yang syarat letak 100 ekor unta, 100 ekor unta. Tadi kata juta-juta, itu bukan dia panggil suluh. Suluh ni macam nak berdamai, nak menyelesaikan masalah. Sebab anak-anak dia tak mau, illal qisas. Cerita di Jeddah tu, anak-anak dia tak mau, dia mau balas bunuh juga. Tapi dalam ada satu lagi undang-undang dia panggil as-sulhu, undang-undang minta damai. Tak apa, mu nak bukan 100 ekor unta, 500 ekor unta kita bayar, tapi lepaskan anak aku ni. Anak orang kaya, juta-juta tu biasa ya piti dia. Tapi alhamdulillah, macam mana selesai gitu, Allahu alam. Baiklah. Jadi itu dia panggil zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Mana kita ni? Maka siapa yang pembunuh mendapat keampunan, sebahagian keampunan dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka adalah orang yang mengampun itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Zalika takhfifum bir rabbikum, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta rahmat dan kemudahan. Ini masalah takhfif rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala syariatkan bahawa ibaatil afu 'anil qatil wa akhdud diyah, memaafkan pembunuh dengan ambil dia, ganti daripada qisas. Hukmun fihi takhfifun min Allah, iaitulah hukuman satu keringanan yang Allah Ta'ala bagi pada umat ini, dan rahmat Allah Ta'ala bagi hamba-hamba dia. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ada buku yang saya duk baca sekarang pagi Maat ni, kitab ni nama dia Islam Cara Hidup. Kita banyak dah bincang tentang at-takhfif
iaitulah keringanan dalam Islam. Di antaranya ni, al-afu, memaafkan si pembunuh, sama ada al-afu ila badal atau al-afu mutlaqan, maaf dengan ganti rugi atau maaf sepenuhnya. Itu hak wali al-maqtul. Tapi ingat, faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula. Aduh. Tadi maaf dah, lepas tu pergi balas dendam pula, macam mana pula ni? Ai man tajawaza haddahu, siapa dia melampaui daripada hak yang Allah Ta'ala letak dalam hukum qisas, ka'an yaqtula waliyul maqtulil qatil ba'dal afu. Dia mula dia maaf. Dia maaf beres-beres, lepas tu balik nyesal pula. Sesalah. Lagi bunuh lah. Itu dia panggil melampau. Dah maaf lah. Ataupun si pembunuh tadi setelah dimaafkan tak insaf, pergi bunuh orang pula, atau buat jenayah lain pula. Allah kata falahu azabun alim, maka baginya azab yang sangat teruk. Wa huwa qatluhu fid dunya, dalam dunia dia kena bunuh balik, kena qisas. Wa uqubatuhu fil akhirah, dan di akhirat dia ke neraka, wal iyazu billah. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, ayat tentang undang-undang syariah ini besar. Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan undang-undang syariah. Jadi kalau dimaafkan, maaflah. Dua-dua tu kena bersikap baik bila sudah maaf. Apa dia sikap baik? Orang dah maaf kita, pergi bayar baik lah. Jangan pula mumatil, tak mau bayar, lihat, nak lari diri. Ini semua ini permainan syaitan. Allahul musta'an. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tanda dia belajar. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, sifat maaf dan dibenarkan. Dibenarkan maaf. Zalika takhfifun min rabbikum. Kita pergi pada ayat yang seterusnya, ayat yang berikut 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam hukuman kisah itu ada jaminan hidup bagi kamu. Wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Tulis itu. Ayat ini hikmah qisas. Hikmah qisas. Sebab apa Allah Ta'ala syariatkan undang-undang yang keras ini? Leish? Tak ada ke rahmah? Jawab dia, inna fi masyru'iyatil qisas, adanya perundangan hukum qisas ini hayah, memberi kehidupan kepada orang. Apa maksud hayah? Bagi orang yang ada akal, bagi orang yang tadabbur tentang syariat Allah Ta'ala. Sebab kenapa pula bila ada kisah ada kehidupan yang baik? Sebab orang tak akan bunuh orang. Yanzajiru wa yajtanibul qatl. Orang tak akan berani bunuh orang sebab dia kena bunuh balik. Jadi bila ada orang ni nak bunuh orang, dia pun mikir, hey, aku cabut kepala lah kalau macam ni. Maka dengan ada itu, fakaffa anil qatli, mereka tak jadi bunuh orang. Fakana fi dzalika hayatun lahu wa liman arada qatlahu. Dia hidup sebab dia tak bunuh orang. Orang yang dia nak bunuh tadi pun hidup sebab tidak dibunuh. Maka itu yang dikatakan, bila orang tengok apa ni suasana yang berlaku, orang akan jadi takut. Zaman jahiliah dulu tak, dia bunuh ikut suka dia nak bunuh.
Bila berlaku pembunuhan, satu kabilah pergi berlawan, bunuh. Jadi mati ramai. Maka bila datangnya qisas, fala yuqtalu bil maqtuli ghairu qatilihi, tidak dibunuh orang yang bunuh orang kecuali pembunuh saja. Seorang dia boleh. Dia saja. Kalau anak dia tak ada kena-mena. Wa fi dzalika hayatun liqaumihi, maka dia memberi kehidupan kepada kaum dia. Itulah hikmat, itulah rahsia Allah SWT letakkan kisah ini dalam tempat yang begitu besar. Alhamdulillah. Barulah kita nampak tak nampak kita punya kelebihan. Jawabnya alhamdulillah, kita sudah nampak. Baik, sekarang kita berpindah ke 5 faedah yang kita cari, insya-Allah. Setakat yang ada lah kita ambil. Yang pertama, tulis al-faidatul ula, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu undang-undang qisas, balas bunuh dalam bab pembunuhan. Ulama tafsir kata apa? Ayat ini dilalatun ala anna tanfizal qisas min miqtadal iman. Orang yang boleh melaksanakan undang-undang qisas dalam negara kita ni menunjukkan keimanan yang kuat. Mana-mana negara yang tak laksanakan undang-undang Allah, mana negara itu lemah. Kenapa dia kata lagu tu? Li'annal khitaba muwajjahun lil mu'minin, karena khitab ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang beriman, qisas difardukan. Jadi kalau mu beriman, membuatlah. Orang yang tak beriman je orang yang tak nak kata ni. Orang yang tak beriman saja orang yang tak nak kata. Jadi ini yang menjadi masalah pada kita hari ni. Undang-undang kita, undang-undang yang dalam negara-negara yang telah melaksanakan undang-undang hudud dengan qisas, maknanya negara itu masih lagi jauh daripada, lemah daripada melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang adanya dalam dunia Islam hari ini 50 lebih negara OIC yang melaksanakan qisas masih lagi, iaitulah negara di Arab Saudi masih lagi. Apa yang berlaku sehari dua ni, kita doa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala jaga dua tanah haram dan sekitarnya daripada benda-benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Isu yang kedua, faedah yang kedua, kita dah belajar tadi, dalam agama Yahudi ada qisas, Nasara ada diat. Maka mari syariat Islamiah, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaat telah mengumpulkan dua-dua sekali, qisas atau diat. Wa asbahal khiyar muqarraran. Jadi pilihan di tangan wali. Mau nak qisas, ambil. Nak diat, ambil. Wal afu mutlaqan, maaf terus, awak punya pasal. Tapi bezanya, waktu kita nak qisas, kalau seorang maaf tak boleh qisas. Waktu diat gugur mengikut saham, ikut saham waliyil maqtul. Jadi kita kata itulah. Maka bakat Islam hadda 'alal afu. Dalam Islam ni banyak ayat-ayat yang menggalakkan supaya maaf. Tengok dalam surah Al-Baqarah 237, tanda dia belajar. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau mau maaf lebih hampir kepada takwa. Dalam ayat, tanda dia, ayat yang berkaitan, surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq
jangan bunuh orang. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana. Siapa dia dibunuh secara zalim, maka kuasa menentukan pilihan hukum kepada wali. Liwalihi sultanan, kuasa. Itu di antara. Kemudian ayat yang kita baca tadi, faman ufiya lahu min akhi syai'un, siapa dia maaf. Jadi dalam ayat ini Allah Taala menggalakkan kita orang beriman supaya memaafkan. Maaf apa? Maafkan kepada orang yang membunuh. Dan lebih-lebih lagi kalaulah mereka berdua ni ada isu, mana dia balas lama dah, itu masalah qisas. Adapun tadi saya tak sebut tadi, kategori pembunuhan dalam undang-undang jenayah Islam ni, satu dia panggil al-amdu. Amdu ni sengaja bunuh, yang ni je qisas. Kalau kata syibhul amdi, semi sengaja, yang ni tidak apa ni, tak boleh balas bunuh, tapi dia kena diat. Apa dia semi sengaja ni? Dia pergi pukul orang tu tempat yang tidak mati, tempat tak mati. Contohnya pukul atas belakang. Kalau pukul atas tengkok, atas kepala, memang matilah. Ni dia ambil kayu pun kecil, bukan kata tongkat besar, ada kayu kecil je saja nak berkelahi, pam, pukul atas belakang, kebetulan kawan tu sakit jantung, pam, mati. Itu dia panggil syibhul amdi. Sebab kayu dia tu kecil, mungkin jadi dia mati sebab terkejut. Satu lagi dia panggil qatlul khata'. Qatlul khata', bunuh dengan tersalah. Contohnya dua orang ni pergi berburu haiwan, kawan rapat, tak ada musuh, tak ada apa-apa. Kita masing-masing mengejar, kita kata kijang. Baik. Yang ni pergi kau ni. Pereh bunyi daun, pam, tembok. Oi, mama aku. Dia ingat kijang lalu, rupanya kawan dia lalu. Itu dia panggil al-khata', tersalah. Jadi ada tiga kategori. Al-amdu, yang ni ada qisas. Syibhul amdi, tak boleh qisas tapi ada diat yang berat. Dan al-khata'. Jadi panjanglah tajuk ni, tuan-tuan tengok dalam kuliah kita. Nama dia Fiqh Manhaji, ana lupa jilid yang ke berapa, 6 ke 7, dalam bab jenayah dalam Islam, detail di sana dalam masalah ini. Baik, kita pindah ke faedah yang ketiga. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa dia memaafkan saudaranya. Allahu Akbar. Tengok bahasa Allah Ta'ala guna saudaranya. Anna fa'ilal kabirah. Tadi kita bincang dah tajuk ni. Ayat ini mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa orang yang melakukan dosa besar la yakhruju minal imani bil kulliyati, tak keluar daripada iman, tidak kafir lagi, kecuali dia menghalalkan pembunuhan baru jadi kafir. Faja'alallahu al-maqtul akhan lil qatil. Allah Taala sebut si pembunuh tu saudara dengan orang yang dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Jadi kalaulah dia sudah kafir, Tuhan tak kata lagi saudara. Jadi faman ufiya lahu min apa-apa yang sepatutnya, maka oleh kerana Allah Taala sebut saudara, walau kharaja minal iman lam yakun akhan lahu, kalau mereka sudah keluar daripada nama iman, sudah jadi kafir, maka orang tak nama lagi saudara. Ini bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, sangat mendalam para jemaah sekalian. Jadi kita kena ingat tentang perkara yang disebut tadi. Kemudian yang keempat, isu yang keempat yang agak berat jugalah. Jadi faman ufiya lahu min akhi, faman ufiya lahu an jinayatihi, siapa yang dimaafkan oleh wali dam, walaupun seorang, maka terlepaslah dia. Tapi ingatlah, mu kena jujurlah. Orang dah maaf, fattiba'un bil ma'ruf, buatlah baik kepada orang yang wali al-maktul. Buat baiklah kepada dia.
Dah dia maafmu, nyawamu masih tak tercabut. Mu kena bayar dia. Pergi carilah dia bayar, jangan buat payah pula. Ni setengah orang ni macam hutang lah, macam orang berhutang. Mula-mula kita bantu dia susah. Kita bagi hutang, lepas balik hutang dia lari pula. Sama dengan isu ni. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Berilah, tunaikan dengan cara baik. Orang baik kita ingatlah kebaikan orang. Kalau tidak, nyawamu sudah tidak ada, mu duduk dalam tanah. Kalau tidak, mu duduk dalam tanah. Tapi bila orang maaf, dia jadi masalah pula. Jadi kita kata ini manusia tak bersyukur, manusia yang tidak bersyukur. Ada tak lagi ni? Ramai. Buktinya ni, hutang-hutang ni berapa banyak tuan-tuan hutang yang duk serabut kepala hari ni. Sebab apa? Sebab hutang dibawa lari. Kalau tak mampu nak bayar, mari jumpa tuan. Nak, abang ya, maaflah saya tak boleh bayar lagi. Dengan alasannya menasabah, kita pun extend lah, bagilah masa dah, tak apalah, bagi 6 bulan lagi. Ni dah bodoh lah, tak saya bayar hutang kita. Telefon punya sekat, blok habis dah, call tak dapat, jumpa lari, duduk di kedai kopi, duduk buruk kita pula. Jahat je mulut. Dia tu, subhanallah. Waktu kamu tersepit, kami yang lepas, kita kata kita ni jangan jadi seperti anjing terlekat di celah pagar, bila dilepas gigit orangnya tu pula. Ini jahat. Waktu susah kita bagi, bila dia senang tak bayar hutang. Ni orang ni waktu dia susah kita lepaskan nyawa dia daripada dibunuh, sudah bayar nyawa tak mau bayar hutang. Penat. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam isu qisas ini menjadi satu kehidupan. Sebab orang rasa aman, tak boleh membunuh, di sana ada undang-undang qisas. Jadi orang pun rasa takut nak buat. Sebab tu Tuhan kata, mu kena perhati kepada ayat ini. Ta'ammul bi'aqlin. Allah kata ya ulil albab, orang ada otak, orang ada akal, orang yang cerdik, orang yang boleh memikir. Orang ni je yang ambil iktibar dengan ayat qisas, bahawa besarnya hikmah kenapa Allah Ta'ala syariatkan perundangan ini. Maka dengan sebab undang-undang ini, kehidupan manusia pun terjamin. Orang nak bunuh orang apa mikir takut. Orang-orang yang hidup dalam kehidupan pun tidak ada fauda, tidak ada kelang kabut dan sebagainya. Kalau tidak, masing-masing tunjuk gedebeh, pembunuhan sana sini. Allahu Akbar. Itulah dia kata menarik. Ada sebuah buku lagi kembar kepada buku saya tunjuk tadi, nama dia Keindahan Islam. Buku Keindahan Islam ni ada mana dia? Cuba tuan boleh tengok Keindahan Islam, cantik dalam buku ni. Sebab apa? Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi dalam tu kita bincang tentang kenapa disyariatkan qisas. Kenapa pencuri kena potong tangan? Kenapa orang zina kena sebat, kena rejam? Jadi bila kita baca kitab kita ini, insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan terasa betapa indahnya syariat Islam ini. Sebab tu nama buku kita Keindahan Islam. Nama apa? Keindahan Islam. Sebab kita nak serlahkan, nak zahirkan Islam itu indah, walaupun nampak keras undang-undang. Tapi Allah kata apa? Nakalam minallah. Undang-undang ini pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia kata dalam undang-undang Islam ni ada 3 hikmah. Tanda pelajar sebagai penutup. Hikmah undang-undang Islam yang pertama ada 3. Dia panggil al-zawajir wa jawabir. Zawajir mencegah. Orang jadi takut dengan undang-undang yang keras ini, nak buat takut. Satu lagi, jawabir, menghapuskan kesalahan, dosa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dijalankan qisas, hudud, maka dia maaf, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu dia panggil zawajir wa jawabir. Mana dalam undang-undang Islam ni
Dua sekali. Yang besar sekali pencegahan. Pencegahan zawajir. Yang kedua jawabir, pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua hikmat. Hikmat yang ketiga kita sebut tadi, iaitulah mencari keamanan kepada orang yang duduk atas dunia ni. Kita rasa aman sebab undang-undang melindungi kita. Dengan apa? Nakalam minallah, daripada Allah Azza wa Jalla. Yang membezakan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang sivil, dengan undang-undang kafir, undang-undang lu'rek ni, apa atas dunia ni, perbezaannya sangat ketara. Mungkin undang-undang tu keras. Undang-undang keras. Keras undang-undang apa ni, sivil. Ada yang lebih keras daripada undang-undang syariat, ada. Tetapi dia tidak ada nakalam minallah, tidak ada ruh apa ni, pencegahan daripada Allah, sebab yang reka tu orang kafir. Itu besar sekali. Jadi yang kita undang-undang Islam ni nakalam minallah. Yang kedua, kalau semata-mata dijatuhkan hukuman mengikut orang putih, mereka tidak dapat keampunan daripada Allah secara automatik, kecuali dia bertobat. Dia duduk dalam penjara tu, dia tobat nasuha, insya-Allah setiap orang bertobat, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Berbeza dengan undang-undang hudud. Kena hudud, faman asabahu, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa yang kena hudud atas dunia, maka Allah Ta'ala maafkan dia. Selesai. Siapa dia tak kena hudud, kena undang-undang orang putih, ataupun tak kena tangkap, tak kena tangkap, apa jadi? Bila tak kena tangkap, apa jadi? Maka kembali kepada Allah. Insya'a afa wa insya'a azabahu. Di akhirat esok duduk di bawah masyiatillah. Ini undang-undang syariat, kata di para ulama, orang buat dosa besar di akhirat esok, sama ada Allah Ta'ala maafkan ataupun Allah Ta'ala ambil tindakan campak dalam neraka. Itu kuasa Allah. Yang kata orang buat dosa besar kafir ni, itu bukan ahli sunnah, itu kumpulan lain. Mungkin kumpulan Khawarij, kumpulan yang Mu'tazilah atau lain-lain, mereka yang mengatakan demikian. Tapi kita Ahlussunnah kata orang buat dosa besar masih belum kafir selagi dia tidak menghalalkan. Kalau dia kata halal pembunuhan, kafir. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, iaitulah undang-undang kutiba yang kedua, undang-undang wasiat. Undang-undang wasiat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini ila akhiril ayat 180 sehingga 182 insyaallah. Nah, di ayat kita tanda ni pelajar 180 hingga 182 dalam undang-undang wasiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.